أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih pada Tuan Pengurusi Majlis, Fadil Tuan Imam Tuan Haji Azhar, seterusnya kepada Timbalan Nazir yang bahagia Profesor Datuk Dr. IR Haji Wan Hamidun, seterusnya kepada tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 25 hari bulan Zulhijjah 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus diberikan kekuatan, semangat yang tinggi dan juga motivasi untuk kita terus beramal dan mencari segala banyak bekalan yang boleh kita jadikan satu bekalan penting apabila nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa kalau biasanya kita membaca Al-Quran, kita berzikir, tetapi pada malam ini kita dalam majlis ilmu. InsyaAllah ia satu daripada yang disukai oleh Nabi SAW. Sayyidina Amru ibn Al-As meriwayatkan dalam satu hadis di dalam Sunan Ibn Majah bahawa satu hari Nabi SAW keluar daripada salah satu daripada bilik isterinya. Fadakhala al-masjidah, kemudian Nabi masuk ke dalam masjid. Faidha bihi halqatain, dan Nabi dapati di masjid ada dua halaqah. Halaqah yang pertama, mereka membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Ta'ala, yaqra'una al-Qur'ana wa yada'una Allah. Adapun halaqah yang kedua, mereka ini belajar dan mereka mempelajari, yata'allamuna wa yu'allimun. Kemudian Amru ibn Al-As berkata, Nabi SAW bersabda, haula'i alladhina yaqra'una al-Qur'ana wa yada'una Allah, in sya'a a'tahum wa in sya'a mana'ahum. Adapun mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah kehendaki, Allah akan berikan, Allah akan makbulkan doanya. Dan jika Allah kehendaki, Allah halang dan Allah tidak makbulkan doanya. Adapun orang-orang yang belajar, amma haula'i alladhina yata'allamuna wa yu'allimuna inni bu'ithtu mu'allima. Adapun orang-orang yang belajar dan ada yang mengajar,
sesungguhnya aku diutuskan adalah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang mengajar. Kemudian riwayat menyebut fajalasa ma'ahum, lalu Nabi SAW duduk bersama dengan kumpulan ini. Ini menunjukkan bahawa majlis ilmu punyai kedudukannya yang tersendiri. Kalau tak ada majlis ilmu, silakan baca Al-Quran, berzikir dan juga seumpamanya. Mudah-mudahan dengan ilmu memandu kita untuk bagaimana nak melaksanakan ibadah sebagaimana yang disyariatkan. Dan dengan ilmu juga mudah-mudahan kita ini sentiasa kembali kepada fitrah. Hari itu kita berpuasa pada bulan Ramadan. Sepanjang sebulan kita ini mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam, baca Al-Quran. Siangnya kita asyam, malamnya kita qiyam. Kemudian sentiasa kita qiraatul Quran. Ini layak apabila habis daripada bulan Ramadan, apabila kita menyambut Aidul Fitri, itulah yang disebut sebagai fitrah, iaitu hari raya fitrah. Zakatnya pun dipanggil sebagai zakat fitrah. Kemudian kita akan ucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Jadi maksud sebahagian daripada yang kita sebutkan fitrah itu adalah kembali kepada Allah, dan yang kedua adalah berjaya melakukan segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Masuk bulan Syawal, bermulalah miqat zamani bagi ibadah haji, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Nabi menyebut dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian tidak melakukan, bercakap, melakukan perkara-perkara yang lucah, tidak melakukan pantang larang ihram terutamanya berkaitan dengan perempuan, walam yafsuq, dan tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perkara-perkara yang dosa, maka baliknya dia nanti adalah seumpama pada hari yang ibunya melahirkannya. Raja'a kama wa fi riwayatin kayaumi waladathu ummuh. Anak yang baru lahir ini anak yang tidak berdosa, la dzamba lahu, tiada dosa, tiada melakukan maksiat. Maknanya kalaulah kita kaitkan pula dengan hadis Nabi SAW yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang dilahirkan itu adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi dalam hadis yang menyebut tentang riwayat anak-anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, kemudian riwayat menyebut kemudian Nabi SAW membaca satu ayat daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hendak hadapkanlah kamu dirimu, engkau wahai Muhammad SAW, dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Dalam ayat ini Allah menyebut perkataan fitrah, iaitulah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Hadis menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi apakah maksud fitrah yang dikehendaki
daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan apakah yang boleh kita faham dengan perkataan tadi, Aidul Fitri, zakat fitrahnya dan seumpamanya. Para ulama menyatakan satu daripada maksud yang pelbagai itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan saja kita kembali kepada Allah. Kalau kita melakukan kesilapan, kita pulang ke pangkal jalan. Kalau sekiranya kita melakukan dosa, maka kita bertaubat kepada Allah, itu dipanggil juga kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi daripada maksud ini, kita ini kembali kepada fitrah dengan maksud sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar jangan kita lupakan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Manusia itu melakukan kesilapan, manusia itu melakukan dosa. Kullu bani Adam, Nabi kata, khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, tokoh penting dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 676 Hijrah, menyatakan bahawa ada dosa yang berkaitan dengan Allah, ada dosa yang berkaitan dengan manusia. Fattaubatu wajibatun min kulli dzambin. Dan taubat itu hukumnya adalah wajib daripada setiap dosa maksiat yang kita lakukan. Dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disyaratkan taubat, iaitulah menyesal. Yang kedua adalah tinggalkan. Yang ketiga adalah berazam untuk tidak lakukan semula. Adapun dosa dengan manusia, Al-Imam An-Nawawi menyebut 3 syarat tadi terpakai: menyesal, tidak lakukan lagi, dan berazam untuk tidak lakukan, cabut, iaitulah pulangkan semula hak-hak manusia yang kita ambil ataupun minta dihalalkan, istahallu, minta halal daripada mereka. Jadi ini perlu kita lakukan. Kenapa tuan-tuan dan puan sekalian? Kerana sekiranya dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, tetapi yang namanya manusia belum tentu dia senang memaafkan dan memberikan ampun kepada kita. Kadang-kadang begitu sukar dengan manusia untuk kita minta maaf. Maka sebab itu, ini antara yang susah pada hari akhirat nanti kalau dosa itu berkaitan dengan manusia. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat daripada At-Tirmidzi berkaitan dengan muflis. Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Adakah kalian kenal apakah itu ataupun siapakah itu seorang yang muflis? Lalu para sahabat jawab, al-muflisu indana man la dirhama lahu wa la mata'. Orang muflis dalam kalangan kami adalah orang yang tidak punyai dirham, tidak punyai duit, wala mata', dan tidak punyai aset, tidak punyai harta. Kemudian Nabi jawab kepada para sahabat, al-muflisu min ummati yaumal qiyamati ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang muflis dalam kalangan umatku pada hari kiamat nanti. Rupanya Nabi nak sebut muflis pada hari akhirat. Para sahabat jawab muflis di dunia. Jadi dua yang berbeza. Nabi sedang berbicara pada hari akhirat. Muflis dalam kalangan umatku nanti pada hari kiamat, dia datang bertemu dengan Allah Ta'ala, dihisab. Bersama dengannya dibawa pahala daripada amalan solatnya, bisolatin wa zakatin. Begitu juga dengan zakatnya,
wa siyamin, begitu juga dengan puasanya. Wa ya'ti, tapi pada masa yang sama dia bawa juga dosanya dengan manusia yang lain. Qad daraba hadha wa qad syatama hadha wa qad akala mala hadha wa qad safaka dama hadha. Orang ini pukul si fulan, orang ini juga mencerca dan mengutuk si fulan, orang ini juga memakan harta orang lain si fulan dengan cara yang batil, orang ini telah menumpahkan darah, iaitu membunuh si fulan yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari akhirat nanti Nabi sebut diperhitungkan orang yang begini. Dia ada amalan yang dia lakukan dan dia ada dosa dengan manusia yang dia lakukan. Kalau dia solat, kalau dia puasa, sudah pastilah ini ada pahalanya. Kalau sah, cukup rukun dan juga syarat-syaratnya, insya-Allah. Tapi pada masa yang sama dia juga melakukan dosa dengan manusia. Lalu diperhitungkan di antara dia dan juga orang-orang yang dia zalimi tadi. Apa yang jadi? Fa yu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Lalu diberikan kepadanya orang-orang yang dia pukul, orang-orang yang dia cerca, orang-orang yang dia bunuh, orang-orang yang dia apa lagi, disebut dalam hadis ada 5 lebih kurang 5 perkara. Pahala solatnya itu yang dia solat, puasa dan juga zakat diberikan kepada orang yang dia pukul. Fa yu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Hari akhirat tuan-tuan sekalian tak ada kisos. Hari akhirat dia tak ada pukul balik. Hari akhirat tak ada nak bunuh balik tuan-tuan sekalian. Pada hari akhirat duit tidak berfaedah. Pada hari akhirat duit tidak penting. Orang tak nak pun duit tuan-tuan sekalian. Yang nak duit ni kat dunia tuan-tuan sekalian, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, nak beli itu, nak beli ini dan juga seumpamanya. Pada hari akhirat transaksi adalah dosa dan pahala. Semua orang tidak mahu dosa dan semua orang nak pahala. Sebab itu kita disuruh untuk melakukan amal walaupun telah meninggal dunia tetapi dosanya berterusan. Iaitulah antaranya waqaf, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Muslim, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati seseorang manusia, semuanya akan terputus di antara dia dan juga dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, pahalanya berterusan. Majoriti para ulama kata itulah waqaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita nak pahala. Sebab itu pada hari akhirat, kalau kita buat jahat dengan manusia ketika di dunia, pahala kita akan dipindahkan kepada orang yang kita zalimi. Ini Nabi yang sebut dalam hadis. Sehingga dibayangkan dalam hadis ini, fa in faniyat hasanatuh, sehingga sampai satu peringkat pahalanya habis, qabla ay yuqda ma alaih, sebelum sempat diperhitungkan itu habis, sebelum sempat perhitungan di antara dia dan orang-orang yang dizalimi itu selesai. Yang dipukul bukan seorang, 5-6 orang. Yang dibunuh bukan seorang, mungkin 10 orang. Yang dia ambil harta orang lain secara batil, scammer, ini bukan seorang 2, mungkin lebih daripada 10 orang, 20 orang. Yang dia cerca, yang dia hina. Sekarang ni begitu mudah dalam media sosial, sekali saja kita sebut dan disebarkan, betapa ramai orang yang percaya apa yang kita sebut dan kita tuliskan. Itu bukan senang untuk dikutip balik dan diperbetulkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sehingga sampai peringkat faniyat hasanatuh,
habis pahalanya. Macam mana pahala boleh habis, tuan-tuan sekalian? Sebab yang dia buat amal dulu kat dunia tak banyak, ataupun ketika mereka melakukan amal kat dunia dahulu tidak bijak. Solat seorang diri pun solat berjemaah juga solat, tetapi pahalanya berbeza ataupun tidak? Pahalanya berbeza. Solat seorang diri nak dibandingkan dengan solat berjamaah, satu nisbah 27, dan satu riwayat menyebut satu nisbah 25. Orang lain 5 waktu sehari semalam solat berjamaah, ambillah yang paling rendah 25. 25, 5 waktu dapat 125. Yang dia solat bersendirian dapat 5 sehari, kalau 2 hari, kalau 3 hari, kalau memang tak pernah berjamaah, hanya solat seorang diri. Kalau tak pernah solat. Belum lagi amalan-amalan lain yang orang lain lakukan dengan cara tertentu, kita lakukan dengan cara yang satu lagi, berbeza fadilatnya. Contoh, tuan-tuan pergi ke masjid apa nama? Masjid Al-Mustaqim, Kampung Abu Bakar Baginda. Saya tengok belakang masjid ni tak macam kampung dah, tuan-tuan sekalian. Bangunan tinggi, Masya Allah. Tak apalah, kita kampung lah, kira sama lah, kita kampung, tuan-tuan sekalian. Ambil uduk di rumah ke di masjid? Di rumah, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang suka ambil uduk kat masjid. Kenapa? Free airnya, dia kata. Nak free manjang, tuan-tuan sekalian. Apa beza ambil uduk di rumah dengan di masjid? Nabi sebut dalam hadis, man tatahhara fi baitih thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuh ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci, ambil uduk daripada rumah, kemudian bertolak ke mana-mana rumah Allah, daripada rumah Allah ni banyak, surau boleh, masjid boleh, di mana saja kita berada pada ketika solat itu, masuk waktu, pergi. Siapa yang buat begitu, wuduk di rumah, kemudian bertolak ke rumah Allah, setiap langkahnya, yang sebelah hapuskan satu dosa, yang sebelah lagi angkat satu darjat. Kalau 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, ulang balik, hapuskan satu dosa, kemudian angkat satu darjat. Tak sampai lagi, yang paling jauh, yang paling banyak lah, tuan-tuan sekalian. Saya harap saya daripada Shah Alam banyaklah hari ni, dengan syarat uduk daripada rumah. Fadilat beza di antara yang ambil uduk di masjid dengan yang ambil uduk di rumah. Beza lagi orang yang dapat soft yang pertama. Beza lagi orang yang melaungkan azan. Yang ni memang Bilal lah, tuan-tuan sekalian. Jangan semua berebut, nanti susah. Begitu juga siapa yang duduk selepas daripada solat, tidak terus keluar daripada masjid. Berzikir cerita lain, duduk sebentar. Selepas daripada dia solat, Nabi kata malaikat akan bersolawat kepadanya, malaikat akan berdoa kepada Allah ampunkan dosanya, malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah rahmatilah dia. 3 dapat. Jadi ini semua yang boleh menambahkan fadilat. Tapi kalau ini semua tidak dibuat, maka sikitlah, dahlah sikit amalannya, dahlah tidak menggunakan kebijaksanaan memilih yang lebih afdal, tiba-tiba buat jahat lebih banyak daripada kebaikannya. Nabi kata hatta infaniyat hasanatuh, sehingga sampai satu peringkat pahalanya habis, sebelum daripada selesai perhitungannya, maka akan dicampakkan dosa orang-orang yang dia zalimi kepadanya. Orang lain buat jahat, dia yang tanggung, tuan-tuan dan puan sekalian. Thumma turihat finnar, kemudian dia pun diseret masuk dihumban di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, pertama, seawal kita bicarakan kembali kepada fitrah adalah
kita beristighfar dan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak ada dosa, tidak ada kesilapan yang kita bawa, yang kita tanggung. Dengan manusia, selesaikan. Kita bermaaf-maafan bukan tunggu hari raya. Tersilap, terus minta maaf. Kalau kita melakukan kesilapan, mohon maaf daripada si fulan yang kita mungkin cerca, yang mungkin kita tuduh dan juga seumpamanya. Mudah-mudahan kita selesai apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala semua perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah melaksanakan amalan-amalan yang wajib itu dijaga, ditambah dengan perkara-perkara sunnah yang wajib dijaga. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, kita tambah dengan amalan. Amalan-amalan sunat ini yang berkaitan dengan kewajipan harian yang paling mudah kita lakukan. Contohnya adalah bila kita solat fardu 5 waktu sehari semalam. Ada perkara-perkara sunat, iaitulah solat sunat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Hadis daripada Ibn Umar menyebut tentang 10 rakaat yang mesti dijaga. Mesti dengan maksud kat situ sangat-sangat dituntut, bukan wajib ya, sangat-sangat dituntut, iaitulah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Seterusnya 2 rakaat selepas zuhur, apa dah? 6. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, dan kemudian 2 rakaat selepas daripada isyak. Disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagai solat sunat rawatib, kategori sunnatun muakkadatun, solat sunat yang sangat dituntut. Jadi yang ini jaga. Ditambah yang tidak dituntut, iaitu sunat tetapi biasa, bukannya muakkadah. Yang ni 2 lagi rakaat sebelum zuhur, 2 lagi rakaat selepas daripada zuhur. Sehingga dalam hadis Nabi menyebut orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka akan selamat daripada siksaan api neraka. Riwayat menyebut. Kemudian tambah lagi 4 rakaat sebelum daripada asar, kemudian 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Ini khilaf dalam kalangan para ulama. Kemudian 2 rakaat daripada sebelum isyak, dan 2 rakaat selepas daripada isyak. Sampai peringkat ketika Al-Imam An-Nawawi membicarakan tentang solat orang yang bermusafir. Orang musafir ni boleh jamak dan qasar. Kita akan jamak, gabungkan 2 solat, kemudian kita akan pendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu dipanggil qasar. Dibicarakan dalam solat sunat ataupun solatul musafir. Yang kedua, saya jumpa perbahasan ini juga dalam cerita haji, ketika berada di Arafah dan berada di Muzdalifah dan berada di Mina. Disunatkan ataupun dibolehkan untuk kita melakukan solat jamak tanpa qasar, walaupun tidak bermusafir, lin nusuki, kerana melakukan manasik haji. Baik, kita ingat bila solat jamak, solat qasar ni, dah lah solat pun jamak, yang 4 pun dikosarkan. Tiba-tiba bila kita kata ada juga disunatkan solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, ada yang marah. Dia kata, mana ada ustaz? Kalau dah solat pun dijamak, yang daripada 2 waktu jadi 1 waktu, takkanlah disuruh lagi kita solat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Lagi satu kan susah. Nak buat macam mana ba'diyah zuhur? Boleh tak kita buat solat jamak zuhur dan asar, di tengah-tengah antara zuhur dan asar itu ba'diyah zuhur? Sebab ba'diyah zuhur mestilah selepas daripada zuhur. Untuk jamak takdim tidak boleh. Kenapa? Kerana jamak takdim itu mesti dilakukan secara tertib dan mualat. Tidak ada fasil ajnabi. Dibuat segera terus solat yang kedua asar, tanpa ada senggang di antara kedua-duanya, melainkan yang berkaitan dengan solat. Dah nak susun macam mana? Al-Imam An-Nawawi memberikan kepada kita, iaitu turutan solat qabliyah
kemudian solat ba'diyah, kemudian solat ketika kita jamak. Contoh, untuk zuhur dan juga asar, kita tahu zuhur ada qabliyah dan ada ba'diyah, dan asar ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Maka turutan solatnya adalah: pertama, solat sunat qabliyah zuhur; yang kedua, solat fardu zuhur; yang ketiga, solat fardu asar; yang keempat, solat sunat ba'diyah zuhur; yang kelima, solat sunat qabliyah asar. Dapat? Tak dapat pun tak apa. Ulama bahas, ulama bincang betapa banyak peluang untuk kita mendapat fadilat. Walaupun tengah musafir, boleh buat jamak dan qasar, solat sunat rawatib itu tidak luput. Maknanya masih boleh dilakukan dan hukumnya sunat. Ada kumpulan yang katanya bila solat Jumaat, mereka kata Nabi SAW tidak lakukan solat qabliyah Jumaat. Jabat Mufti dapat panggilan telefon daripada satu masjid. Ini di bandar, tuan-tuan sekalian. Maknanya kampung tak termasuklah. Mustaqim bukanlah ya. Bukan. Dia, ideanya adalah pada bulan Januari, bulan Februari dan juga bulan Mac, bulan 1, bulan 2, bulan 3, kalau tuan-tuan perasan, zuhurnya adalah paling lambat. Dia sampai 1:30, sampai pukul 1:30. Subuh pun lambat ya, sampai pukul 6.18, 6.19. Lepas kita buat semakan semula, tambah 8 minit, iaitu apabila matahari berada di bawah ufuk, iaitu sebanyak 18 darjah. Apapun, mereka buat panggilan telefon, meminta izin, bincang. Macam mana Ustaz, kami ini ramai pekerja kilang, pukul 2 dah kena masuk, boleh tak kami tak buat solat qabliyah? Bila timbul idea macam itu, mulalah mereka membaca, jumpa kat laman web, jumpa Rasulullah tak pernah melakukan solat sunat qabliyah Jumaat. Saya kata, marilah datang ke pejabat, kita bincang-bincang sikit. 6 orang datang, tuan-tuan sekalian. 6 orang datang, bawa file printed daripada internet perbahasan itu. Sebelum sampai, saya bacalah sikit buku, tuan-tuan sekalian, nak ingat balik waktu belajar dahulu. Sampai dengan penuh semangat, mereka kata tak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Saya pun mulakan dengan bertanya kepada nazir dan juga imam yang bawa perkara itu. Tuan Haji, saya nak tanya sikit lah. Zaman Nabi SAW, solat Jumaatnya berapa kali azan? Dengan cepat dan penuh yakin, dia jawab, 2 kali azan, macam sekarang Ustaz. Saya bila dengar jawapan itu, terus saya dapat tahu dia tidak tahu. Dia tak tahu. Zaman bila mula 2 kali azan? Zaman Sayyidina Uthman, ketika menjadi khalifah. Apabila umat Islam ramai, umat Islam sibuk berniaga, umat Islam sibuk walaupun pada hari Jumaat, maka dicadangkan azan sebelum masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumaat, azan sejam ataupun sebelum daripada sejam sebagai memperingatkan orang ramai tak lama lagi masuk waktu Jumaat. Zaman Nabi tidak, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak, zaman Sayyidina Umar tidak. Ini dalam tarikh tasyri', pensyariatan mana-mana ibadah dibahaskan perkara ini. Dan dalilnya adalah dalil masalih mursalah. Tidak ada nas yang menyuruh, tidak ada nas yang melarang. Dan 2 kali azan ini sejak daripada zaman Sayyidina Uthman diamalkan sehinggalah pada hari ini, termasuk negara kita Malaysia. Cuma negara kita Malaysia termasuk beberapa negara di rantau Asia buat sedikit modifikasi, iaitu azan pertama pun dah masuk waktu, azan kedua pun dah masuk waktu. Azan pertama di zaman Sayyidina Uthman itu belum masuk waktu. Sampai sekarang di Saudi azan pertama belum masuk waktu.
Itu yang diamalkan. Dan yang mereka lakukan, saya yakin penduduk Mekah yang lakukan sekarang ini mestilah mewarisi daripada yang sebelumnya, warisi daripada yang sebelumnya, warisi daripada yang sebelumnya. Iaitulah, katalah 1 jam sebelum masuk waktu Jumaat, azan. Kemudian bila masuk waktu Jumaat, macam mana? Imam akan naik mimbar dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk. Kemudian azan kedua, iaitu azan masuk waktu. Habis azan, khutbah. Memanglah tidak ada solat sunat qabliyah, kena dengar khutbah. Jadi bagaimana pula mazhab Asy-Syafi'i menilai perkara ini? Riwayat daripada Ibn Umar yang menyebut Nabi SAW jaga solat 10 rakaat, antaranya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas daripada zuhur, bagi negara-negara yang azannya kedua-duanya dah masuk waktu. Maka mereka mengatakan terpakai hukum sebagaimana solat sunat qabliyah zuhur untuk hari Jumaat. Kerana apa? Dalam mana-mana perbahasan fiqh, Jumaat ini adalah badal kepada zuhur yang 4 rakaat. 2 rakaat daripada zuhur itu adalah 2 khutbah, kemudian 2 rakaat yang berbaki itu adalah 2 rakaat Jumaat. Wallahu a'lam. Jadi selesailah perbincangan tu. Akhirnya mereka kata, kalau macam tu kami teruskan, kami akan cuba, maknanya buat tentatif. Sebenarnya masalahnya pengurusan masa. Jangan dikorbankan perkara sunat. Walaupun sunat, tetapi kalau boleh lakukan, lakukan. Dan jangan sesekali kita sebagai satu institusi yang menjaga masjid tidak memberi ruang kepada jemaah untuk melakukan perkara sunat. Isunya adalah isu di antara azan itu perlu ditengok azannya berapa minit. Kadang-kadang di antara azan dan iqamah 10 minit, okey, tetapi azannya saja 7 minit setengah. Kenapa tidak dipendekkan azannya? Uruskan azan itu, uruskan. Jadi tak payah panjang-panjang sampai 18 harakat untuk hayya 'alas solah. Buat 2 harakat pun tak apa, hayya 'alas solah. Sebab nak bagi peluang orang solat sunat ni. Satu. Yang kedua adalah imamnya dan khatibnya pastikan datang awal. Ini yang banyak habis masa kerana khatib belum sampai. Habis 3 minit, 4 minit. Tapi nak selesaikan masalah khatib yang datang lambat, dia korbankan solat sunat qabliyah. Ini tidak syar'i. Suruh datang awal. Kemudian solat sunat memadai. Semua sekali kita kena uruskan. Paling minimum mungkin qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Khutbahnya kita dah selesai di peringkat jawatan kuasa khutbah. Pada bulan-bulan yang zuhurnya paling lambat, kita hanya menyediakan teks khutbah 9 minit saja untuk khutbah yang pertama. 9 minit. Kalau waktu lain kita akan sampai 12 minit. Itu memang kita test setiap kali khutbah yang kita putuskan. Kalau sekiranya terlajak daripada itu masalah khatib yang tidak bersedia. Tersalah diulang, tambah masa. Kemudian selepas solat ataupun selepas khutbah, terus saja solat dan pilihlah surah-surah yang sesuai untuk kita, maknanya solat berjamaah. Kemudian ada solat ba'diyah selepas itu. Solat ba'diyah terpulang orang lain nak solat ataupun tidak, tetapi itu pilihan masing-masing. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man qala hina yasma'un nida, siapa yang menyebut ataupun berdoa ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal untuknya untuk mendapat syafaatku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Kita berdoa semua kita mendapat syafaat Nabi SAW. Allahumma amin. Boleh saya sambung sikit? Yang ketiga, yang terakhir adalah fitrah itu sebahagian daripada yang disebut oleh para ulama bermaksud adalah kebersihan diri
dan juga kekemasan. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, khamsun minal fitrah. 5 perkara daripada fitrah itu ialah: yang pertama al-khitan, yang kedua al-istihdad, iaitu membersihkan ataupun memotong bulu ari-ari, yang ketiga wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar, dan juga memotong dan memendekkan kuku, dan yang kelima wa qassus syarib, iaitu memotong misai, menipiskan misai. Jadi ini sebahagian daripada fitrah yang disebut secara jelas oleh Nabi SAW. Semuanya merujuk kepada kebersihan diri dan juga berkaitan dengan iaitulah kekemasan. Maka fitrah manusia memang suka perkara yang indah, perkara yang elok, perkara yang bagus. Jadi kalau sekiranya kita sebelum ini tidak berapa pembersih, maka kembali kepada fitrah, bermaksud jadilah pembersih. Kalau sebelum ini kita tidak berapa kemas rumah ke, meja ke, ataupun seumpamanya tempat kita kerja, maka jadilah orang yang kemas dan orang yang teratur, kerana kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kebersihan diri, kebersihan ahli keluarga, kebersihan tempat solat, masjid dan juga seumpamanya, itu sangat dituntut dalam agama. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala selepas daripada wuduk, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang bertaubat, sentiasa kembali kepadamu, dan jadikanlah kami orang-orang yang mutatahhirin, membersihkan diri. Bersihkan diri daripada iaitulah yang zahir, kekotoran yang zahir, dan kita juga ingin bersih yang batin. Hati kita adalah hati yang tidak dengki kepada orang lain. Hati kita adalah hati yang sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok betapa para sahabat Nabi yang cemburu sesama dengan mereka. Orang-orang miskin datang bertemu Nabi SAW, mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka dapat pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat pahala, mereka solat sama macam kami. Solat sama, kaya solat, miskin juga solat. Orang-orang kaya juga berpuasa sama macam kami. Orang miskin puasa, orang kaya berpuasa. Yang ini dua-dua boleh buat. Orang miskin boleh buat, orang kaya juga boleh buat. Yang orang miskin tak boleh buat, yang ketiga mereka sebut, orang-orang kaya boleh bersedekah. Orang-orang kaya boleh infakkan harta yang ada pada mereka lebih daripada keperluannya. Orang-orang miskin tak cukup. Kalau dalam lembaga zakat kita ambil definisi miskin, orang-orang yang hanya ada pendapatan lebih separuh daripada keperluannya, tetapi tidak sampai penuh keperluannya. Orang-orang fakir lebih teruk lagi, iaitu pendapatannya tidak sampai separuh daripada keperluannya. Kalau dia perlu 1,000, orang miskin adalah 700 ringgit dia dapat. Kalau orang fakir, 1,000 yang dia perlu, yang dia dapat hanya 200 ataupun 300. Itu maksud beza di antara fakir dan miskin. Jadi orang-orang miskin yang fakir ini datang berjumpa dengan Rasulullah. Bab solat sama, bab puasa sama, tapi bab sedekah berbeza. Kerana hanya orang yang ada lebihan harta yang boleh bersedekah. Lalu Nabi SAW jawab dan berkata kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah Ta'ala jadikan untuk kamu sesuatu yang boleh kamu bersedekah dengannya? Inna fi kulli tahlilatin sadaqah wa fi kulli
tasbihatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah, wa fi kulli tahmidatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Sesungguhnya pada setiap tahlil, maknanya zikir, menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu Nabi kata sedekah. Dan pada setiap daripada tasbih subhanallah, 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 itu juga sedekah. Dan setiap daripada takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, juga sedekah. Dan setiap daripada tahmid alhamdulillah, 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 juga sedekah. Dan amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Maknanya Nabi pujuk orang-orang miskin, kalau tak dapat sedekah dengan harta, bersedekahlah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, boleh jadikan ia sebagai satu proses untuk kita bersihkan hati kita, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan cara untuk menghilangkan karat itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah pilih sebagai mereka yang kembali kepada fitrah, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.